Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Haji Saad dan seluruh jawatankuasa panitia kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun di bulan Zulkaidah. Bulan orang Melayu sebut bulan haji dah tuan-tuan, Zulkaidah ni. Tuan-tuan, kerana bermulanya ibadah haji dia start bulan Zulkaidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat pun keluar daripada bumi Madinah. Tuan-tuan, kita ulang balik pensyariatan kepada ibadah haji tahun 8 Hijrah, yakni selepas berlakunya Fathu Mekah. Cuma kalau kita lihat haji yang Nabi buat adalah haji pada tahun 10 Hijrah. Tahun 9 Hijrah, saat orang-orang Islam bersama Sayyidina Abu Bakar keluar daripada Madinah, Nabi tidak ikut serta. Saya dah sebut kepada tuan-tuan pada tahun lepas mengapa Nabi tidak ikut serta. Sebab amalan ibadah haji masih bercampur dengan cara orang Arab Jahiliyah. Masa Fathu Mekah tahun sekalian, pembukaan kota Mekah, ingat balik Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah masuk Islam, diikuti berbondong-bondong oleh orang-orang Mekah. Ramai-ramai masuk Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Tuan-tuan sekalian, yang tak masuk Islam sekitar 80 orang sahaja. 80 orang daripada ramai ribuan yang masuk Islam, yang tak beriman 80 orang sahaja, termasuk Safwan bin Umayyah. Tapi di luar Mekah ni, tuan-tuan kena ingat, kabilah-kabilah Arab penyembah berhala, penganut agama Wasani, agama semua berhala ramai lagi. Pokok jahiliah ni, jahalatun bodoh, jahil. Mereka ada cara haji mereka sendiri, tuan-tuan. Sama juga bulan Zulkaidah bergerak pergi ke Mekah, bulan Zulhijjah buat haji, tuan sekalian. Sama masa dengan kita. Di mana mereka, kalau mereka sembelih binatang tuan-tuan, darah mereka lomor pada dinding Kaabah. Darah dilomor pada dinding Kaabah, tuan-tuan sekalian. Tawaf macam kita juga, 7 pusingan, bukan 5-7 juga, tuan-tuan sekalian. Cuma dengan lawan syirik mereka, tuan-tuan sekalian. Lawan syirik, tuan-tuan sekalian. Kita kalau lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Tidak ada suatu sekutu buatmu ya Allah. Penegasan kita menolak syirik, tuan-tuan sekalian. Tak ada sekutu Allah ni, tuan-tuan sekalian. Jadi puak-puak ni, tuan-tuan, mereka tawaf yang akan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang, tuan-tuan sekalian. Perempuan tawaf pada waktu malam, lelaki tawaf pada waktu siang, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi tak suka dengan cara orang-orang Arab yang jahiliah ini buat haji. Nabi tak seronok, Nabi tak gembira, Nabi tak suka, tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, sebab itulah mengapa musim haji bermula penghujung bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah, 350 orang keluar daripada Madinah. Dan kena ingat juga, tuan-tuan sekalian, keluarnya Sayyidina Abu Bakar daripada Madinah, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba turun surah At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Bara' berlepas diri, tuan-tuan sekalian. Turun surah At-Taubah, tergesa-gesa, tuan-tuan sekalian, surah yang banyak mengisahkan tentang perjanjian juga dengan orang kafir. Al-Bara' ni berlepas diri, maksud dia, tuan-tuan. Lepas tu pula pengkisahan tentang munafik dan orang-orang munafik. Kita pun tak baca bismillah. Nabi pun panggil Sayyidina Ali, Nabi baca ayat-ayat daripada surah At-Taubah, dan juga Nabi suruh Sayyidina kejar Sayyidina Abu Bakar. Terangkan tak ayat yang tu ni, baca semasa duduk di Mekah. Baca kuatlah, tuan-tuan sekalian. Ini satu pengisytiharan, tuan-tuan sekalian. Sebab itu sampai serak suara Sayyidina Ali, serak suara Sayyidina Abu Bakar membaca perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tempoh 4 bulan kepada orang-orang Mekah yang masih kafir. Lepas 4 bulan, kalau mereka tak beriman, sila keluar daripada Mekah ni, tuan-tuan sekalian. Mekah tu KZ tanah haram ni, tuan-tuan, tak masuk kafir.
sampai sekarang lah. Cuma tuan-tuan, dari sudut rohnya ni memang jauh lah. Kita nak tolak syirik, nak tolak kekufuran. Tapi kalau tuan-tuan duduk di Mekah, tuan-tuan semua tahu lah. Tak, tuan-tuan duduk hotel, tekan channel TV. Bukan boleh saring pun, bukan boleh tapih. Tuan-tuan keluar macam-macam siaran dunia tuan-tuan. Tak, kena apa saluran internetnya tu. Memang saya rasalah tuan-tuan baru ni pergi Mekah tak sikit. Kita pergi bawa apa panggil high profile ni. Hak token-token mah tuan sekali. Duduk sui hotel 2000 satu malam. Tak sama dengan kita duduk zaman-zaman kita susah, zaman-zaman kita backpacker zaman muda, ambil beg campur ke atas toilet tuan-tuan sekalian. Sekarang tak boleh begitu dah tuan-tuan sekalian. Saya terfikir macam mana lah nasib susah di Mekah sekarang tuan sekalian. Tuan tengok sendirilah Mekah macam mana. Tuan sekalian. Jadi dengan hot wifi-nya ceritalah. Dengan bangunan perniagaannya tuan sekalian. Buris tuan sekalian dah. Dengan bangunan mercuk tanah dengan menara tuan sekalian. Dia rasa dah kurang kenikmatan zubnya tuan sekalian. Duduk iktikaf sekejap di Masjid Haram, tengok balik bilik wifi tuan sekalian. Bukan wifi. Allah tak sama tuan sekalian. Tak sama tuan sekalian. Nikmat kita iktikaf, nikmat baca Quran tu, muslimin dan muslimat sekalian. Jadi dia masuk tengok kontak TV tu macam-macam siaran lah, boleh pilih tuan sekalian. Jadi dia masuk juga ni. Kekufuran dalam bentuk ghazwatul fikri, perang pemikiran tuan sekalian. Orang kafir dia masuk Mekah ni, dia duduk kat luar lah. Di Riyadh, di Dahran, Abha, sebab Saudi banyak sektor oil and gas tuan sekalian. Gaji 100,000, 80,000 ni biasalah. Engineer tuan sekalian. Mana memang dahsyatlah tuan sekalian. Mana dulu ni sejarah dia, lepas 4 bulan sila keluar daripada Mekah. Sila keluar. Ni sejarah dia tuan-tuan. Tahun depan Nabi akan hadir di Mekah. Dia buat iklan awal-awal. Lepas tu orang kafir tak dibenarkan datang pada tahun depan. Tak dibenarkan. Cukup dah. Start dah. Haji mereka tak boleh Mekah tuan sekalian. Muslimin dan muslimat ni sejarah. Penghujung bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah. Sampailah bulan Zulhijjah tahun yang sama tuan-tuan. Haji ni dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Bulan Zulkaidah juga kalau kita nak sambung kisah haji tadi. Sebab ni pun tengok dah kawan-kawan kita Zulkaidah berangkatlah tuan-tuan sekalian. Ustaz-ustaz kita juga yang asatizah yang jadi mutawihnya tuan-tuan pemandu kepada jamaah haji ni tuan-tuan sekalian. Kos makin meningkat. Tadi ada orang mesej saya tuan-tuan, ada berapa 15 seat lagi. 15 seat pergi ikut swasta. 35,000, 40,000. Allahu Akbar. Nak pergi Mekah bayar 40,000, demam sama kita tuan-tuan. Dah. Kita start JKA nak cari 40,000 pergi Mekah, ya Allah tuan-tuan sekalian. Tapi setengah orang memang dia duit, dia pergilah. Nak beritahu kita 40,000 ni banyak tuan-tuan sekalian. Banyak tuan-tuan sekalian. Nak beritahu muslimin dan muslimat. Inilah yang akhir zaman tuan-tuan sekalian. Akhir zaman dah suasana tuan-tuan sekalian. Apa 35,000, 40,000 nak buat haji ya tuan-tuan sekalian. Jadi nak beritahu muslimin dan muslimat, Nabi berangkat pada 25 Zulkaidah. Dalam kitab sebut 25 hari bulan Zulkaidah, Nabi bergerak. Hal ni digelar sebagai Hajjul Wada', haji perpisahan. Hajatul Rasul, haji Rasul, Hajatul Islam, haji Islam. Kita dah sebut kisah ni pada bulan lepas tuan-tuan sekalian. Pada bulan lepas dah sebut dah, pada tahun lepas kita sebut dah pasal Hajjul Wada' tuan sekalian. Bertolak pada penghujung bulan Zulkaidah tuan-tuan sekalian. Ramai yang hadir sebab iklan dibuat lebih awal. Iklan dibuat lebih awal tuan sekalian. Setahun tu iklan tuan sekalian. Sekarang ni alhamdulillah tuan-tuan. Tadi kita sebut tentang keburukan. Hak cyber ni kadang-kadang dia melalaikan kita lah. Tuan-tuan sejak nak tengok Facebook, sekejap nak tengok WhatsApp, sekejap nak baca. Dahsyat ni tuan-tuan ni. Kena pula isu tuan-tuan panaskan, nak tidur malam pun payah tuan-tuan. Tadi berita tengah hari Sultan Selangor murka. Tuan sekalian. Sekejap sama cepat dengan berita radio, sama cepat dia masuk dalam media cyber kita tuan sekalian. Dahsyat. Tapi hak bagus tuan-tuan sekalian tengok. Program-program Islam daun cepat tuan sekalian. Saya baru malam lepas ceramah di Mesir, di Hayat Asyir tuan sekalian. Tak sampai 24 jam iklan. Dia buat kat WhatsApp tu boleh hipu 1,000 lebih pelajar tuan-tuan. Tak sampai 4 jam. Kata ramai. Tuan tengok kat page Muslim Care. 1,000. Sepatutnya saya masuk ke Gaza. Daripada minggu lepas kita pergi misi bantuan Palestin ke Gaza. Lepas perang ni yang mati 2,000 lebih, bangunan hancur 10,000 lebih tuan sekalian. Jadi di Istanbul dibuat satu sidang NGO Islam sedunia.
Semua NGO hak bantu umat Islam Gaza ni dihimpun ke setempat di Istanbul tahun 9. Jadi saya wakil Malaysia, saya Haji Wahjan, Ustaz Dasuki Abdul Rani. Jadi lepas sidang 2 hari, kita tukar Gaza, jimat tambang lah. Tambang bayar sendiri, tak pakai duit tuan-tuan, jangan bimbang. Hasil duit jual buku tuan sekalian. Jadi rupanya di Mesir tuan-tuan dia tak sama dah. Sebab tu saya kata politik ni penting. Memang hati kecil kita kadang menyampah tengok orang politik tuan-tuan. Tapi politik tetap penting. Apa isu ni tuan-tuan sekalian? Mesir. Mesir yang menghalang bantuan-bantuan kemanusiaan. Tak boleh masuk tuan-tuan sekalian. Walaupun dapat surat di Semaputera, pergi dapat buat foreign affairs di Egypt, Mesir. Lepas tu dia kenali satu lagi. Dia panggil apa? Aman Daulah ni tuan sekalian ni. Mukhabarat apa? Special brand ni tuan sekalian ni. Dia atas dia semua nak lulu tak lulu. Lepas tu ada 21 checkpoint daripada Kairah nak sampai ke Rafah border 21. Dijaga 21 komander yang otaknya berbeza. Ikut dia. Tahu Mesir ni memang rasuah. Tak tahu halal tuan-tuan. Ikut suka dia. Ikut suka dia tuan sekalian. Ada seorang sahabat nama Cikgu Azmi Hamid. Dia pakai plekat ni. Cikgu Azmi tu. Dalam perang ni saya tuan-tuan, dia nak pergi sampai sekarang 18 kali percubaan dia buat. 18 kali. Bukan 2 kali. Saya buat sekali lepas perang ni. Ni 18 kali. Tak boleh. Ada seorang nama pembantu Sani Arabi. Sani Arabi orang sini tuan sekalian. Tak boleh masuk juga. Ni Mesir ni khianat tuan sekalian. Dalam keadaan ubat-ubatan tidak ada, makanan tidak ada. Apa yang orang Gaza makan? Buah kurma tu ambil 10 biji simpan di kocek tuan sekalian. Dah, tak ada makanan. Ni sistem septic tank semua rosak tuan sekalian. Memang teruk keadaan tuan sekalian. Elektrik tak ada. Mesir ni khianat sungguh tuan sekalian. Jatuh Dr. Mursi 3 Julai terlepas tak sampai 24 jam, dia tutup Rafah border, dia rosakkan, musnahkan terowong tuan sekalian. Memang secara sistematik. Mereka tak nak bantu. Saya pergi ke pejabat kedutaan. Buat perbincangan dengan pejabat kedutaan Malaysia tuan-tuan. Yang pertama, dia sebut terang apa yang mukhabarat dia tak puas hati dengan kita orang Malaysia. Yang pertama dia kata dia syaki orang Malaysia ni penyokong Dr. Mursi dia kata. Dia syak. Dia kata kita memang lepas Dr. Mursi jatuh kan banyak bantahan demonstrasi. Dia sebut banyak demonstrasi dibuat negara kamu menentang kami, menentang Sisi. Memanglah tuan-tuan sebab naik Sisi merampasan kuasa tentera 3 Julai. Dan tidak ada sebab syarak dan syar'i pun pasal apa jatuhkan Dr. Mursi. Apa syar'i? Tak syar'i. Baik, kalau kata sebab elektrik banyak kali terputus. Sekarang saya duduk di Kairah tuan-tuan. Sehari 3-4 kali tak ada elektrik. Tengok terdepak gelap tuan-tuan. Kan musim panas. Tak habis lagi musim panas. Panas tuan-tuan, tak ada aircon panas. Lepas tu apa? Sampah ni tuan-tuan. Macam biasalah orang Mesir tuan-tuan. Dengan kencing merata tuan-tuan sekalian dengan Allah. Kotor tuan-tuan sekalian. Teruk. Allah bala mereka sangat teruk tuan-tuan sekalian. Ini itulah nak beritahu. Lepas tu muslimin dan muslimat cuma disebut ada sedikit alasan security keselamatan ni berkaitan bisnes dan berlaku pertempuran. Sama ada jihadis duk berlawan dengan tentera Mesir ataupun perompak-perompak jalanan. Sebab kata ada tim Malaysia boleh masuk cuma 3 orang. 3 orang tu Pak Datuk Abdul Aziz, Duta Palestin di Malaysia. Itu mereka naik kereta perisai, bukan naik kereta biasa. Naik kereta perisai tuan-tuan sekalian. Macam tu sekali punya nak lalu tempuh jalan ke Gaza. Sebab tu Hamas bila mereka perang 51 hari dengan Israel ini memang sejarah lah. Sejarah yang dahsyat kepada Israel tuan-tuan, mereka tak pernah kena sebagaimana mereka kena kepada Al-Qassam kali ini tuan sekalian. Jadi 2 benda penting yang diminta tuan, yang banyak benda senarai penting ni untuk jaga paling 2 paling penting. Pertama akses ke Gaza melalui ruang udara. Mereka nak supaya lapangan terbang Yasir Arafat dibuka semula yang ditutup tahun 2000. 14 tahun dah tutup. Ada airport. Ditutup. Ditutup. Tak dibenarkan dah. Dibuka balik. Lepas tu mereka dah ubuklah kepada Israel. Kalau buka airport ni, dunia boleh sampai tu. Tak boleh melalui Mesir. Sampai ke Gaza. Kalau Israel ganggu, mereka akan tembak balik. Lapangan terbang Ben Gurion di Tel Aviv tahun 9. Baru ada akal Israel tahun 9. Dia takut tahun 9. Yang kedua minta dilaluan. Laut ni kalau sekalian. Kalau begitu insya-Allah lah. Itulah harapan yang kita nak sangat tuan sekalian supaya jangan malu Mesir. Tuan-tuan Mesir ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak salah siapa di airport boleh tangkap. Saya nak balik, dia tak ada pegang pasport. Kawan-kawan kita duduk ke depan ni, saya seorang kena tahan. Tak tahu salah apa dia ambil pasport. Rupa Ustaz dah kata nak duit. Nak duit tuan sekalian. Kita kena beri 50 genih. Senyum Allah kata dahsyat. Pada hari-hari makan duit haram.
Nak boarding pula, kena tahan lagi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dia tahu tak rezeki pula, dia kata aku nak tangkap dua orang depan ni. Kalau mu boleh selesai, mu selesai lah. Buya-buya lagi tuan-tuan sekalian, tak ada kes nak tangkap kita. Punya macam tu sekali. Khianat tuan-tuan sekalian, perangai uduh. Sebab tu, apabila kita nak damaikan hati kita, kita kata Mesir ni Ardu Kinanah. Mesir ni tempat berkat juga. Tahu berkat macam mana tuan sekalian? Sebab dia termasuk Ardu Anbiya, bumi Anbiya. Bumi Nabi Allah Musa AS, bumi Rasul-Rasul, Nabi Yusuf AS, tuan sekalian. Tapi dia ekstrim sebab bumi orang jahat juga. Fir'aun, Qarun, Aman, di Mesir juga tuan-tuan. Nak beritahu, dia dua dia sangat ekstrim. Tuan-tuan biasa Mesir, tetap faham dah. Hak baik-baik sangat, hak jahat-jahat sangat. Naik atas kapal terbang, sebelah kita, bersih muka. Dia kata, mu susah nak main Mesir. Kita dah baru kena par kat bawah tu, kita macam makilah, separuh makilah. Kata memang teruk negara mu ni, memang teruk. Memang teruk. Aku tak jumpa lagi negara teruk. Sebagai teruk negara Mesir. Jahat kita. Dia pun aku bagi mewakili bumi Mesir, aku minta maaf padamu. Ulang-ulang ni minta maaf. Ma'alim, mana. Oh, ni hak baik tuan-tuan. Mulut baca Quran, bersih muka tu. Ni hak juru sangat tuan-tuan. Dah, dia ekstrim. Dia ekstrim. Tak usah pelik lah tuan sekalian. Bumi Fir'aun, bumi Nabi Musa AS. Kalau bunuh orang ni kering. Bunuh orang, tuan-tuan. Adik-adik kita di Al-Azhar kata, mesti nak biasa baru dia atas bangunan sniper. Sniper tuan-tuan. Dengan topi besi, dengan apa, berambu-berambu ni. Logo panjang ni, dia kata, kena kepala tu, mata tembikan pecah, bersepai kepala. Mesti tembok pelajar-pelajar. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Dahsyat. Dah, perangai uduh, dia kata. Akak kita Malaysia, dia Ustaz. Minta baru SL18. Dia kata, di atas telekong tu, air mani dia kata. Dalam bah tu, dia buat macam mana lah tuan-tuan sekalian. Masa bit macam mana. Air mani atas telekong budak-budak Malaysia ni. Punya, saya tak boleh mikir. Kata, macam tu sekali tolong. Memang macam tu lah Ustaz, dia kata. Tapi bumi ni ramai masyarakat, ramai orang-orang alim. Para doktorit. Macam orang belajar di Al-Azhar ni, dia bukan sekali belajar universiti. Kalau dia rajin, dia belajar kat luar tu. Tok-tok guru ramai tuan sekalian. Orang-orang alim tuan sekalian. Orang-orang alim ni ramai. Dia macam Syria lah tuan sekalian. Tapi hak jahat ni tuan sekalian. Dah. Sebab tu di sana untuk maklumat ibu-ibu jangan bimbang kan, sebab budak-budak Malaysia dia nak bergerak, nak berjata, dia ada pengiring dia, ada sistem. Budak-budak lelaki akan iring dia tuan sekalian. Dia tak biar seorang-seorang, tak boleh. Ini bagus juga adik-adik kita tuan sekalian, dia iring, dia pastikan keselamatan akhwat ni, pelajar-pelajar perempuan ni, banyak ni tuan sekalian. Ni gambaran tuan sekalian, mana tak mudah. Sebut nak bantu Palestin, tak mudah tuan sekalian. Inilah. Kalau kita baca tulisan Robert Fish, dia tulis pada awal 2009. Saya baca tulisan dia, baca sejarah Mesir ni enak tuan sekalian. Bukan baru, jangan salah faham tuan-tuan. Hak zaman Fatah Sisi ni macam kemuncak lah. Sebab rejim tentera, hak di belakang dia Mesir dan Amerika, Israel dan Amerika beri duit tuan sekalian. Ni hak zaman masa Hassan al-Banna lagi. Sebab British dia nak buat negara haram Israel dengan rejim Zionis, pokok Zionis. Apa ni nama tuan-tuan sekalian? Tidak Herzl tuan sekalian, dia kena pegang negara Israel yang bersebelahan dengan bumi Israel kita tuan sekalian. Maka dia buat satu perjanjian, nama dia Portsmouth Treaty, perjanjian Portsmouth. Mesir dilarang campur tangan sama sekali. Dia pegang dah. Raja Farouk pun dia pegang. British pegang Raja Farouk, King Farouk ni tuan sekalian. Jadi waktu Hassan Banna duk fikir macam mana buat di Palestin, dia duk baca sejarah Yahudi ni macam mana, tak lewat perjanjian, mereka khianat. Semua negara Arab, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon, semua tak boleh campur tangan dalam isu Palestin. Maka Hassan Banna buat isytihat dia, kita perang. Dan kita perang. Maka anggota Ikhwan pergi berperang di Palestin. Akhirnya British guna Raja Farouk, panggil balik anggota Ikhwan, dipenjarakan di Mesir 10,000 orang. Diharamkan gerakan Ikhwan Muslimin. Tuan-tuan sekalian. Tu, hari ni pun sama, kena haram tuan-tuan ni. Budak-budak Malaysia ni dia memang cuba kurangkan masa di luar daripada rumah. Sebab apa? Kalau ada roadblock tuan-tuan, kadang-kadang dia cek ni. Smartphone, dia cek. Dalam WhatsApp dia cek tuan sekalian. Kalau ada apa-apa gambar Ikhwan, gambar tokoh Ikhwan, gambar SM kata Ikhwan, memang kena tangkap. Zaman dulu sebelum daripada Dr. Mursi, zaman Hosni Mubarak, dia pegang buku. Dalam bah dia masuk, dia cek siapa ada buku Hassan Banna, buku Syed Qutb, buku tokoh-tokoh Ikhwan, Dr. Salman Audah, dia akan tangkap. Baca buku pun tak boleh. Sebab tu pembodosan sistematik. Mesir ni 90 juta penduduk, 1/3 butuh huruf. 1/3, baru 30 juta butuh huruf. Berat tuan-tuan. Berat.
Jahil ni jahil sungguh muslimin dan muslimat. Jahil sungguh tuan-tuan sekalian. Jahil sungguh muslimin dan muslimat sekalian. Dok soholah negara dia ni, dia tak pernah jalan buta huruf. Dia tak anggap dia lah hak paling maju sebab orang tu dia kata Mesir ni misalnya apa tuan-tuan? Dunia, ibu dunia. Soho dia roti murah, roti ais dia memang murah. Roti kerah tu, roti 15 sen harga ni, besar iPad ni tuan-tuan. Kalau balik kat kucing ke Malik Rahmatullah tuan-tuan. Nah, ada soho. Kita makan cok chicken cok pun tak ada masalah dah. Nak beritahu jahil tuan-tuan sekalian. Rakyat dibiarkan bodoh. Sekarang terbawa angka duk setinggan atas kubur saya. Berapa zaman berapa tahun lepas tuan-tuan? Kalau tamu saya pijak Mesir 15 tahun lepas 1 juta setinggan atas kubur. Tuan-tuan tahu kan kubur dia kan? Kubur dia dia tak macam kubur kita ni, kubur berbilik bawah tu. Tanam kubur keluarga, tuan-tuan sekalian. Dia atas tu kadang-kadang dia buat ada kedainya, rumah setinggan tuan-tuan sekalian, workshop motor tuan-tuan sekalian. 2 juta dah sekarang, 2 juta. Bayar tuan-tuan. Dah duduk setinggan dengan kotornya, dengan tak ada pendidikannya, dengan perempuan dengan pelacurannya tuan-tuan sekalian. Ni 2 juta tuan-tuan sekalian. Allah bala mereka bila mereka tolak Islam, mereka khianat pada alim ulama, mereka bunuh alim ulama tuan-tuan sekalian. Lepas tengok zaman Nasir naik. Tahun 52. Apa sistem monarki tuan sekalian? Berlaku perang Arab Israel. Mesir kalah pada Israel, hilang pula Sinai tahun 1967. Tahun 73 Mesir perang dengan Israel. Ulama-ulama ikhwan bantu perang Ramadan, ambil balik Sinai tuan sekalian. Naik Anwar Sadat, khianat pula buat perjanjian Camp David. Ulama kata jangan tanda tangan, khianat pada Palestin. Tanda tangan juga, dia mati kena bunuh. Tahun 1981. Naik pula Hosni Mubarak. Hosni Mubarak ni tahu tengok dia fikir jauh. Dia tentera tuan sekalian. Macam mana nak sekat orang Islam tuan sekalian? Yang pertama, bukan sekadar tangkap beramai-ramai. Bukan sekadar tangkap beramai-ramai tuan sekalian. Saya ingat, saya suka buku-buku. Tengok, jalan ada dia. Kairan serta bagus. Tadi kitab banyak. Tapi tu berjalan. Kata Khan Halili dekat Masjid Sayyidina Hussein tuan-tuan sekalian. Tengok. Tapi tu berjalan ni buku. Murah-murah tuan-tuan. Ma'rak ni macam pameran buku lah. Dia punya besar tuan sekalian. Dia buat setiap tahun. Waktu pergi jalan tu. Ada lagi buku Syekh Abdul Hamid Kish. Ulama buta tapi alim tuan-tuan sekalian. Abdul Hamid Kish buta pun kena penjara. Termasuk Dr. Omar Abdul Rahman buta kena penjara. Itu mesti dia jahat-jahat sungguh tuan-tuan. Kita kalau buta tak nampak apa jenayah dia buat. Jenayah dia ni angka dia berceramah kesedaran. Dia khutbah tuan-tuan, dia fenomena. Dia khutbah semua orang menangis. Merah mata-mata kita, khutbah merah mata tidur tuan-tuan sekalian. Taubat bertidur tuan-tuan sekalian. Allah, apalah khutbah tak nak berubah-ubah tuan-tuan sekalian. Dah, tajuk khutbah kita apa dia? Berhati-hati di jalan raya di musim perayaan. Minggu ni apa tajuk khutbah? Akan tajuk kemerdekaan tu boleh tahan lah tuan-tuan sekalian. Tapi biar adil, cakaplah kemerdekaan ni penjawapan oleh ulama pasal apa tak sebut. Tuan Guru Haji Hassan Munah di Kelantan, Tok Guru mati syahid tak disebut. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbu Terengganu kena buang ke Mekah tak sebut. Ustaz Bakar Al-Bakir Perak masuk 5 penjara tak sebut. Hizbul Muslimin kena haram di British tak sebut. Tak ada juga tuan sekalian. Mana ni lah tuan sekalian. Abdul Hamid Kish kena penjara. Lepas tu Hosni Mubarak dia memilih menegarakan 40,000 buah masjid. Sebut masjid di Mesir ni dia tak pelik macam kalau sebut kata masjid, kata bayang masjid Jalan Duta besar begitu. Masjid negara, masjid jamek besar-besar. Sana besar surau kita ni masjid lah. Dia saya katakan, ada masjid kecil separuh dia ni pun ada masjid. Kita gap tak lambang masjid. Kalau kita kira prayer room. Prayer room. Dia tak masjid. Memang dia niat. Jadi masuk tu memang kita boleh niat tikah dah tuan-tuan. Jadi 40,000 ni banyak. Dijaga, dikawal oleh tentera tuan sekalian. Lepas dia tangkap beramai. Hosni Mubarak ni memang sangat pro kepada Israel, pro kepada Amerika tuan sekalian. Masa ni Allah tahun tuan sekalian Hamas tubuh tahun 1987. Jadi Mesir dia bersama-sama dengan Israel dia akan tangkap orang-orang Hamas yang lalu di Mesir. Di airport pun ditangkap tuan sekalian. Ini khianatnya mereka tuan sekalian. Mereka khianat. Hinggalah tahun 2008 berlaku Kaslik, ada cerita tuan-tuan mereka tak benarkan misi bantuan. Orang paling bersungguh untuk maklumat tuan-tuan untuk bantu Palestin, untuk maklumat tuan-tuan ialah orang-orang Eropah. Atas mula-mula semangat apa? Kemanusiaan. Human right juga tuan-tuan. Hak asasi tuan-tuan sekalian.
Satu biasa nama macam Josh Galloway. Dia ni bersungguh berkempen tuan-tuan sekalian, kumpul barang cari kapal, pergi bantu. Dan dia bergerak sampai ke pelabuhan Al-Arish. Al-Arish ni dia bandar pada dekat dengan Gaza. 40 km ya tuan-tuan, 40 km. Nak turun barang bantuan tak boleh. Disekat oleh polis Mesir tuan sekalian. Maka Josh Galloway dengan anggota misi bantuan kemanusiaan buat demonstrasi. Kena pukul tuan-tuan, berdarah kepala. Ya Allah, malu kita. Sebab Mesir ni Arab, hak nak bantu ni orang putih, ahli parlimen, dulu menteri, hak kabinet lepas tuan-tuan sekalian. Menteri. Tuan-tuan sekalian, itulah nasib. Hinggalah berlaku Arab Spring, kebangkitan rakyat, lepas tu jatuh Hosni Mubarak dan Dr. Mursi. Zaman Mursi dah. Ini sejarah Mesir paling banyak membantu Gaza, banyak paling bantu tuan sekalian. Dan NGO semua ambil peluang. Masa Mursi itulah mereka cepat-cepat masuk. Masuk buat masjid, masuk buat sekolah, masuk buat kilang roti, macam-macam bantuan dibuat tuan sekalian. Ladang-ladang ternakan, ladang-ladang sayur tuan sekalian. Akhirnya bedil pula pun ni. Jatuh Mursi, tuan sekalian, kena sekat pula. Ni zaman tentera lah, memang teruk tuan sekalian. Memang teruk. Masjid-masjid atau terima. Hak musim selamat lagi. Ada Masjid Mapin, 2 buah masjid hancur. Satu Masjid Omar Abdul Aziz. Masjid Omar Abdul Aziz hancur tuan-tuan, kena bedil. Juga sekolah yang oleh Yayasan Amal Malaysia. Bukan Amal. Ini Amal tak, Yayasan Amal. Bukan kena bedil sekolah tuan-tuan sekalian. Sebab 10,000 lebih. Bangunan yang hancur dalam serangan. Hak terbaru pun 51 hari perang tuan-tuan sekalian. Jadi sidang di Turki duk fikirlah macam mana. Harap-harap ada 2 buah negara yang kita harapkan untuk mereka jadi barisan hadapan frontliner untuk bantu Gaza. Yang pertama Turki di bawah Recep Tayyip Erdogan tuan-tuan sekalian. Agak-agak Turki kata nak hantar kapal dan akan diiringi oleh kapal-kapal perang Turki. Wallahu a'lam lah sejauh mana dah bergerak kapal-kapal ni tuan sekalian. Kalaulah Turki boleh buat iring kapal perang, sungguh saya rasa Israel tak boleh ganggu kot tuan-tuan. Kalau Turki lah. Saya rasa begitu tuan-tuan sekalian. Yang kedua Qatar sendiri tuan sekalian. Boleh NGO yang initiate pertama pun NGO Qatar tuan sekalian. Qatar ni negara Asia Barat, dia agak ruang demokratik dia agak terbuka sikit berbanding negara di Asia Barat yang lain. Al Jazeera tengok Qaradawi pun memilih Qatar untuk dia duduk selepas Mesir nak bunuh dia tuan-tuan sekalian. Maknanya banyak-banyak negara tu Qatar tu masih boleh kira lah tuan-tuan sekalian. Jadi Muslimin itu sedikit taklimat tuan-tuan apa yang berlaku minggu lepas rombongan Muslim ke yang disekat daripada masuk. Bukan sahaja nak terkandah tuan-tuan, tak ada orang nak pergi Mesir sahaja, tak ada. Kalau kata nak melancong Mesir ni bukan pilihan lah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak tengok Fir'aun, dan Fir'aun kena bayar tuan-tuan. Kena bayar nak tengok Fir'aun masuk bergenil. Tuan-tuan, banyak 20 USD banyak jugalah kalau kau buat duit Mesir tuan-tuan, kena pau lagi. Nak tengok ni patuh tunggu Fir'aun tuan-tuan sekalian. Bukan jenis kita nak melancong tempat begini tuan-tuan sekalian. Pergi tuan-tuan sekalian. Tapi alhamdulillah juga untuk maklumat tuan-tuan, ramai juga tak tahu, saya akan terang di Kairah ni NGO Islam seperti Arab Medical Union dan juga Hilal Ahmar Red Crescent lah. Dan ramai doktor-doktor ikhwan muslimin, dia masuk melalui jaringan sivil ni. Dia masuk. Sebab bila saja Mesir haramkan ikhwan, dan dulu kita sekalian, maka doktor-doktor orang middle class, hak cilik dia masuk oleh NGO. Dia masuk oleh NGO. Jadi tuan-tuan, ada juga pesakit-pesakit daripada Gaza tuan-tuan yang mereka tuan-tuan ada duit sikit lah, mereka boleh keluar. Kenapa? Dimasukkan ke hospital sekitar Kairah. Baru ni kita sempat beberapa hospital lah selama kita pergi tuan-tuan sekalian. Tapi tak mudah tuan-tuan nak beri bantu apa. Ni belakang kita siapa dia tuan-tuan? Mukhabarat. Polis Mesir lah. Di mana-mana SB siput babi tuan-tuan. Di mana-mana Allah kata kita nak bantu Palestin pun susah. Tuan-tuan sekalian, saya tahu sangat. Boleh keluar mata dia, Palestin ni memang dia tahu. Malaysia ni memang kita ni banyak bantu dia. Terima kasih orang Malaysia. Dia tahu orang Malaysia ni banyak bantu Palestin tuan sekalian. Jadi nak beritahu bukan senang lah. Nak di Mesir tu nak beri bantuan di mana-mana. Orang intai kita ikut ekori kita tuan sekalian. Ini paling Mesir pada memang tak mudah kalau nak bantu, tidak mudah. Tapi tak patah semangat lah. Dia sampai tuan-tuan kena terus berdoa supaya Allah bukakan ruang untuk dunia ni bantu bumi Gaza tuan sekalian. Baik. Jadi nak sambung tadi hak sirah kita tuan sekalian. Bulan Zulqa'dah. Apa lagi tuan-tuan? Bai'atul Ridwan.
Bai'atul Ridwan Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Tuan-tuan ingat saya kisah dah pada 2 tahun lepas. Ataupun tahun lepas juga tuan-tuan, Nabi telah bermimpi. Nabi telah bermimpi, tuan-tuan sekalian. Mimpi Nabi masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabat pakai ihram. Pakai ihram tuan-tuan, pakai ihram. Nabi bawa binatang, sembelihan. Maka esok lepas solat subuh berjamaah, Nabi palih ke arah makmum. Nabi cerita tentang mimpi Nabi semalam. Dia menjadi kebiasaan bagi Nabi kita tuan-tuan, pagi-pagi Nabi akan paling ke sahabat, Nabi baca firman Allah, ayat Quran yang turun pada waktu malam. Banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam rumah Aisyah. Sebab tu Aisyah kata Allah Ibn Mas'ud, inilah muslimat yang paling alim Al-Quran. Muslimat paling alim Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, muslimat ni kalau dia nak mengajar boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Jangan kita jumuk pula boleh. Sebab ni Aisyah dia boleh mengajar. Dia boleh menyampaikan ilmu kepada muslimin, tuan-tuan sekalian. Islam ni buka ruang, ilmu ni luah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau muslimat kan ramai suka jadi cikgu, jadi pensyarah. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Aisyah ni memang dia alim. Jadi pagi tu Nabi tak cerita pasal Quran, cerita pasal mimpi Nabi. Sahabat tetap seronok. Terutama ada satu sign, satu tanda bahawa mereka boleh masuk ke Mekah. Nabi suruh buat persiapan. Iyalah nak pergi Mekah tuan-tuan. Tengok orang kita nak pergi Mekah tuan-tuan. Oh tuan-tuan, dah bersungguh memang baguslah. Seratus kali seumur hidup. Ada rezeki juga. Ada orang boleh pergi sampai 2 kali tuan-tuan sekalian. Jadi tak usah gini ibu-ibu, cuba mindset daripada orang pergi Mekah ni, jangan nak mindset kita nak pergi shopping, nak beli, jangan. Kita ramai Malaysia ni, Allah. Saya sebut ibu-ibu sebab saya dapat tahu perempuan memang suka shopping. Kami tukar saya, jom melontar. Melontar duit ke shopping ya tuan-tuan. Allah suka sungguh tuan-tuan. Kedai banyak. Negro ni pandai, dia kenal tengok muslimat Malaysia ni tuan-tuan. Cakap Melayu teguh negro. Negro murah. 5 rial. Harga pecah gudang. Kata celaka. Pandai dia cakap Melayu tu. Harga pecah gudang ada dia. Jadi muslim tu bakal beli, beli shopping. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau jangan duk mindset kita set dah, kita gini nak ibadah, nak hafal Quran, nak banyak ibadat, solat taubat, tuan-tuan sekalian. Kalau untuk mana tuan-tuan biasa pergi Mekah, memang mudah kita hafal Quran. Jaga pandangan mata, jaga makanan, mudah kita hafal Al-Quran insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi suruh buat persiapan, akhirnya keluarlah orang Islam dengan 1,400 orang. Jumlah sahabat-sahabat juga 70 ekor unta, Al-Hadyu. Al-Hadyu binatang hak sebelah korban lah. Binatang kaki 4. Macam kita Islam nak korban ni, apa dia? Dia boleh korban, tuan-tuan sekalian. Binatang kaki 4, tuan-tuan sekalian. Ayam tak boleh korban, tuan-tuan sekalian. Binatang kaki 4. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, rupanya berita Nabi nak keluar ke Mekah ni, unit risikan Mekah ni, dia dah dapat maklumat terus. Beri maklumat pada Abu Sufyan, dia pun panggil mesyuarat. Ketua-ketua kabilah Arabnya bermesyuarat. Mereka buat ketetapan yang pertama, mereka akan halang orang Islam daripada masuk ke Mekah walau dengan apa cara sekalipun. Diberitahu tu, wakil-wakil kabilah, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, bahawa Mekah ni akan diserang. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, mereka siapkan 200 orang tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid tahun 6 Hijrah kafir lagi. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah. Tahun sekalian. Jadi Khalid Al-Walid ni orang hebatlah. Jadi muslimin dan muslimat, Nabi dengan rombongan sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah dekat dah. Oh, saya teringat tuan-tuan, saya pergi baru ni tak boleh pergi Hudaybiyah. Ada satu wabak penyakit tu. Ada. Betul. Sedang merebak tak benar, tak boleh pergi tuan sekalian. Di Hudaybiyah tuan sekalian. Jadi kita di Mekah ni pun tuan kena ingat, tempat-tempat ramai, orang juta mana. Banyak minum air Zam-Zam. Apa minum air Zam-Zam dia asyifat, dia penyembuh, dia ubat tuan sekalian. Kita pun mulut tu kena sebut semua lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Biar nak minum kata tu semua. Kita baca doa maksur doa yang hak Nabi amal tuan sekalian. Jadi kita banyak baca tuan sekalian. Wabak ni banyak tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, sampai Hudaybiyah unta Nabi tak berganjak, tak berhenti unta Nabi.
Nabi macam paksa 3 kali tuan-tuan sekalian. Tak kira Nabi tengok ni soal ada kuasa yang menahan gajah-gajah Abraha. Zaman waktu dia, zaman peristiwa tahu gajah tuan sekalian. Jadi Nabi pun berhenti, sahabat-sahabat berhenti, Nabi pun suruh sahabat-sahabat berehatlah, ada telaga air di Hudaybiyah ni. Sahabat-sahabat masing-masing nak dapat sumber bekalan air tuan-tuan sekalian, tak cukup. Tak cukup. Nabi pun ambil anak panah Nabi suruh pacak pada dasar telaga tersebut, maka sahabat pun buat keluarlah air daripada telaga ni, makin dia mukjizat tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat di Hudaybiyah tu ada sumber air. Saya perhati tempat-tempat macam tempat miqat pun tadi banyak jadi macam ada telaga macam Bir Ali. Bir Ali maksud telaga Ali. Kalau kita miqat daripada Madinah tu Bir Ali tuan-tuan sekalian. Kita tengok kita mandi bau mandi pakai ihram tuan-tuan sekalian. Saya nak pesan sangat tuan sekalian. Sekali tengok orang duduk atas tergambar kat video tuan sekalian, gambar video. Orang nak melintah jalan dia pakai ihram. Kereta tu laju zoom. GF wow tercampur. Ya Allah. Bangla berlari dia terlalu bogel tak silap. Nak tutup macam mana tu? Orang tu kat public ramai pula. Saya beritahu dah tak usah beli harga RM5 tu. Dia tak kuat tau, beli hak mahal sikit. Beli hak mahal sikit tuan-tuan. Kita kena ikat kemah tuan sekalian. Kita tak sedar maksud ihram ni dah. Kita nak main labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Kena tu kata lakah baik-baik. Orang beruh pijak si ujung beruh telawah tuan sekalian. Sudah. Dah. Jadi kena fakta tuan sekalian. Nak beritahu sahabat-sahabat dah berimpun Nabi nak masuk ke Mekah. Nabi tak sabar berteruja bersama ke Mekah. Nabi hantar utusan untuk berunding. Nabi hantar Sayyidina Uthman bin Affan. Atau kita gelar sebagai Zunnurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Sebab pernah berkahwin dengan 2 orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Ruqyah, lepas Ruqyah wafat 17 Ramadan, tahun Hijrah, lepas tu kahwin dengan Ummi Kalsum. Yakni puteri Nabi juga. Jadi tuan-tuan, tengok. Kita ambil satu pengajaran. Mana kita sebagai ayah, kalau kita ada anak, kita boleh pilih menantu ni cari tuan-tuan. Baik cari sendiri, cari tuan-tuan kita kenal kawan-kawan kita, anak ustaz-ustaz baru tuan-tuan kita pasangkanlah tuan-tuan sekalian. Kita kenal ayah dia pun kita kenal tuan sekalian. Kita elok begitu. Macam Nabi tengok. Nabi pilih Sayyidina Uthman bin Affan. Allah hak tentunya baik, akhlak yang terpuji tuan sekalian. Gitu sebab budak sekali kenal kat Facebook ya tuan-tuan. Kenal kat Facebook gitu ya budak sekarang. Jadi kita boleh tolong jodohkan anak kita. Dalam Melayu begitulah muslimin dan muslimat. Kalau tak sembahyang, tak erti baca Al-Quran, tak payah cari orang lain dulu tuan-tuan sekalian. Dah, sebab nak buat zuriat ni nak buat baka tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi hantar tu pun melambangkan kebijakan Nabi. Sebab apa? Sebab Sayyidina Uthman ni ramai pemimpin Mekah tu kaum keluarga dia, anak beranak dia, keluarga besar dia macam Sahban bin Umayyah, macam Abu Sufyan bin Harb tuan sekalian. Jadi pandangan Nabi, sudah tentulah orang Mekah ni tidak akan mengapakan Sayyidina Uthman yang ada hubungan darah dengan pembesar-pembesar Mekah. Pemimpin Mekah ni lebih bijak Nabi. Hak kita belajar sifat fatanah ni tuan sekalian. Nabi dah baca unjuran strategi. Jangan cerita ni panjang. Tak sempatlah lain kali kita sambung berkaitan Sulh Hudaybiyah tadi, Bai'atul Ridwan. Tak habis lagi Bai'atul Ridwan ni. Dia panjang lagi lain kali kita sambung tuan sekalian. Ada pengumuman kita.